Tiga daripada 4 ahli Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bertukar tempat duduk di dalam Dewan Rakyat. Datuk Seri Ahmad Maslan, Barisan Nasional Pontian dalam jawapan melalui X memaklumkan bahawa 3 ahli Parlimen berkenaan iaitu Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Zahiri Kecik, Jelly dan Datuk Suhaili Abdul Rahman, Labuan masih berada dalam tempat blok pembangkang tetapi duduk berasingan daripada ahli Parlimen pembangkang yang lain. Katanya mereka masih pembangkang. Kabarnya Kuala Kangsar, ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid masih ingin di tempat lama yang sama. Sebelum ini Zahari, Muhammad Azizi, Iskandar Zulkarnain dan Suhaili mengisytiharkan sokongan kepada Anwar atas alasan untuk kepentingan pengundi dan pembangunan di kawasan masing-masing, namun masih kekal bersama Bersatu. Khamis lalu yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dilaporkan berkata 4 ahli Parlimen itu memohon menukar tempat duduk masing-masing di dalam Dewan Rakyat. Naib Ketua Serikandi Bersatu Datuk Mas Ermayati Samsudin mendedahkan punca parti itu menolak satu daripada klausa dalam draft Akta Lompat Parti yang kini dikaitkan dengan isu 4 ahli Parlimennya mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Masjid Tanah itu berkata, pada sesi libat urus pertama berhubung cadangan akta itu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertikaikan klausa berkenaan di mana wakil rakyat yang ingkar dengan arahan dan pendirian pimpinan parti dianggap sebagai melompat parti. Mas Ermayati menjelaskan, Muhyiddin ketika itu merujuk kes dirinya tidak bersetuju dengan bekas Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak ketika berada dalam parti berkenaan pada 2016 yang akhirnya menyebabkan beliau dipecat. Katanya Tan Sri Muhyiddin membangkitkan, jika kes seperti beliau ketika berada dalam parti lama UMNO, bagaimana adakah ia dikira lompat parti, beliau dipecat. Ia tidak adil dan keadaan itu menyebabkan Bersatu tidak bersetuju dengan klausa berkenaan bukan kerana alasan lain. Beliau ditanya mengenai tindakan Bersatu menolak klausa berhubung pengosongan kerusi jika seseorang ahli Parlimen bertentangan pendirian atau melanggar prinsip parti di Dewan Rakyat. Selain pada masa turut tidak membina perlembagaan parti supaya selaras dengan akta berkenaan. Perikatan Nasional khususnya Bersatu kini berdepan isu 4 ahli Parlimennya mengisytiharkan sokongan kepada Anwar atas alasan untuk kepentingan pengundi dan pembangunan di kawasan masing-masing. Mereka ialah Zahari Kecik, Jelly, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, Labuan yang semuanya bagaimanapun masih kekal bersama Bersatu. Ditanya sama ada terdapat lagi ahli Parlimen Bersatu dijangka menyokong Perdana Menteri sebagaimana didakwa, Mas Ermayati berkata beliau tidak fikir perkara itu akan berlaku. Sebelum ini, bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin dilaporkan berkata, Perikatan Nasional kini menjadi mangsa keputusan mereka sendiri yang menentang draft asal pindaan Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 kurungan Akta AIS 1663 berkaitan isu lompat parti. Draft asal mencadangkan jika mana-mana ahli Parlimen melanggar pendirian dan prinsip parti serta gagal mengikut pendirian parti di Dewan Rakyat, individu itu dikira melanggar undang-undang serta perlu mengosongkan kerusi yang disandang. Penganalisis politik pula melihat situasi dihadapi Bersatu itu berpunca daripada tindakan parti berkenaan yang tidak membina perlembagaannya supaya selaras dengan Akta Anti Lompat Parti. Pada Jun 2016, Majlis Tertinggi UMNO membacat Muhyiddin atas kesalahan disiplin, namun Muhyiddin mendakwa bahawa beliau dikenakan tindakan itu kerana mengkritik kepimpinan Najib dengan mempersoalkan isu dana politik OMDB. PAS dirama mempunyai peluang mengekalkan kerusi Parlimen Kemaman pada pilihan raya kecil 2 Disember nanti, mengambil kira momentum gelombang hijau yang dilihat belum surut dan masih kuat, terutama dalam kalangan pengundi muda di kawasan itu. Walaupun belum memutuskan calonnya, namun Menteri Besar Terengganu yang juga Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mokhtar yang dikatakan tersenarai pendek selain Cik Alias Hamid yang menang pada pilihan raya umum ke-15 lalu sebelum kemenangan dibatalkan dicalonkan semula. Faktor lain ialah calon Barisan Nasional Jeneral Besar Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang dilihat sebagai orang luar sekaligus boleh menambahkan kekuatan untuk PAS terus mempertahankan kerusi Parlimen berkenaan. Timbalan yang di-Pertua PAS Kemaman, Hanafi Ahmad berkata pengundi di kawasan Parlimen itu tidak mengenali bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia berkenaan walaupun Raja Muhammad Afandi pernah belajar di Cukat serta mempunyai ramai ahli keluarga di kampung Mak Cili. Katanya, momentum kebangkitan gelombang hijau terutama dalam kalangan pengundi muda masih kuat di Kemaman. Mereka tidak memilih calon, sebaliknya pilih parti. Jika PAS mencalonkan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri atau mengekalkan Cik Alias,
kami mempunyai kekuatan untuk mengekalkan kemenangan. Selain itu, ada pelbagai isu gagal ditangani Kerajaan Pakatan Harapan, terutamanya kos sara hidup. PAS dijangka mengadakan mesyuarat khas bagi memilih calonnya dan akan mengumumkan nama calon berkenaan pada Khamis nanti. Senarai pendek calon untuk dipertimbangkan bagi mempertahankan kursi terbabit dijangka dikemukakan PAS Negeri pada 11 pagi. Hanafiah mengesahkan jawatan kuasa tertinggi PAS belum meminta nama calon yang disenarai pendek daripada PAS Negeri untuk PRK berkenaan, namun tidak menolak kemungkinan sudah ada senarai calon yang dipilih secara rambang. Katanya, bagaimanapun kami yakin calon yang akan dipilih untuk bertanding PRK Kemamah nanti terdiri daripada pemimpin PAS tempatan.